أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama dalam ruangan Raudhah Ilmu, masih lagi dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan pertemuan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, kita pada ayat yang ke-85 dari surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, ayah tidak habis-habis ingat kepada Yusuf sehingga ayah menjadi sakit merana atau menjadi dari orang-orang yang binasa. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yaqub menjawab, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah, dan aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah melainkan kaum yang kafir. Baiklah teman-teman yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik tuan-tuan sekalian, apabila anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam bertemu dengan Nabi Allah Yaqub dan menceritakan tentang Bunyamin yang dituduh mencuri di negeri orang itu, negeri Mesir, maka tuan-tuan sekalian, Nabi Yaqub wa tawalla anhum, telah memberi respon dengan cara Nabi Yaqub berpaling daripada mereka. Dan dia berkata, waqala ya asafa ala Yusuf, aduhai sedihnya aku merana kerana ingatkan kepada Yusuf, yakni Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa biyaddat aynahu, maka putihlah, yakni maka sebab dia kuat bersedih, kuat menangis, mata dia menjadi putih, minal huzni, daripada duka cita yang melanda diri dia. Wa huwa kadhim, kerana dia juga orang yang memendamkan marahnya dalam hatinya. Dia boleh lah tuan-tuan semua, setakat mana dia nak akan keadaan yang melanda diri dia sendiri. Maka dia kata apa? Qalu, berkata anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, tafta'u tadhkuru Yusuf. Dia kata ayah ni tidak habis-habis ingat kepada Yusuf. Anak-anak dia menegur dia, dia kata ayah,
ayah ni tak habis-habis ingat kepada Yusuf. Yalah tuan-tuan, siapa tak ingat kepada anaknya? Anak ia kalau mati ingatnya lain, kalau dikhianati ingatnya lain. Tetap kedua-duanya tetap ingat. Tapi ini hilang dari mata bukan kerana kematian, tapi hilang dari mata kerana perbuatan adik-beradik dia sendiri. Angkara perbuatan adik-beradik dia sendiri. Dia kalau kita orang biasa tuan-tuan, kita orang biasa, kita tidak ada wahyu, tidak ada ilham, ya. Tetapi tuan-tuan, kalaulah para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ada wahyu, mereka ada ilham, ya. Apabila anak-anak Nabi Yaqub ni melihat keadaan ayahnya dia yang sentiasa ingat kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, qalu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, dia kata, tafta'u tadhkuru Yusuf. Ayah ni dia kata tak habis-habis ingat kepada Yusuf. Yakni wallahi la tazalu tadhkuru Yusufa. Demi Allah, kamu ni sentiasa ingat kepada Yusuf, ya. Hatta sehingga ayah menjadi sakit kerana ayah ni ingat kepada Yusuf. Dia kata ayah ni ingat ke Yusuf sampai gitu sekali, dan ayah menjadi sakit kerana ayah ni kuat ingat kepada Yusuf. Ingatlah tuan-tuan semua tak? Setara mana ingatan dia? Hatta tasira maridan, sehingga Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam menjadi sakit. Nabi Yaqub jatuh sakit, dhaiful quwwah, ya, kekuatan dia pun hilang. Yakni kalau Nabi Yaqub hidup dalam keadaan yang sedemikian, anak-anak dia takut bahawa ayah dia ni tuan-tuan akan menjadi binasa. Tapi soalannya ialah perbuatan siapa? Angkara siapa? Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam menghadapi situasi yang sedemikian. Kes apa tuan-tuan? Ini tak ada kes lain, semua ni kes perbuatan dengki anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam itu sendiri. Dia sedih teriak ni, sedih tuan-tuan, tubik air mata ni tidak menjadi salah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu ma yuskhitur rabb. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kita semua bahawasanya tadma'ul ain, mata kita ni menangis. Hatta anak Nabi kita wafat, maka Nabi kita menangis, tubik air mata. Ya, tak bolehnya meraung. Meraung tidak boleh. Kalau sekadar tubik air mata tidak menjadi masalah. Wa yahzanul qalb, demikian jugalah tuan-tuan sekalian, apa kita kata, hati kita merasa duka cita, tidak menjadi salah. Dan Nabi kata wala naqulu ma yuskhitur rabb, aku tidak ucap perkataan yang menjadi kemarahan oleh Allah. Yani mana-mana perkataan Allah Ta'ala marah, maka aku tidak ucapkan. Aku ucap perkataan yang baik-baik, perkataan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan perkataan anak-anak dia ni tuan-tuan sekalian, dhaqa qalbuhu jidda, maka Nabi Yaqub hati dia menjadi so'ah, sepi. Wa a'rada anhum, dia berpaling ke arah lain. Wa faraqahum, dia pisah dengan anak dia larilah sikit dah. Kemudian dia minta pula dengan anak dia supaya pergi carilah adik-beradik dia tu tuan-tuan semua. Maka Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam dia berkata apa lagi? Dia kata qala qalu tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kata Nabi Yaqub, dia kata sesungguhnya aku hanyalah mengadu kesusahan dan duka citaku kepada Allah, dan aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Nabi Yaqub berkata innama ashku bathi wa huzni. Dia kata aku hanyalah mengadu segala kesusahanku dan keduka citaanku. Kita ni tuan-tuan, kalau kita ada masalah, kita mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak payah mengadu kepada manusia. Yakni kita mengadu akan kesedihan hati kita, keduka citaan hati kita ni tuan-tuan, kita mengadu pada siapa? Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita.
Yakni kata Nabi Yaqub, aku tidak mengadu kepada mana-mana orang, dan selain daripada kamu yang tahu cerita ni, aku tidak mengadu. Aku mengadu segala kesedihan hatiku, duka cita hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berdoa kepada Allah, aku kembali kepada Allah, maka biarkanlah aku dengan aduanku ini dan juga perasaan aku ini. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku lebih mengetahui dengan perantaraan wahyu Allah daripada kamu. Yakni wahai anak-anakku, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Ya. Disebutkan riwayat tuan-tuan semua, ruwiya annahu ra'a malakal maut fi manami fasa'alahu hal qabatta ruha Yusuf faqala la wallahi huwa hayyun fatlubhu. Disebutkan riwayat tuan-tuan semua bahawa Nabi Yaqub alaihi salam melihat Malikil Maut dalam mimpi dia. Dia bertanya kepada Malikil Maut, hal qabatta ruha Yusuf, adakah kamu telah ambil nyawa Yusuf? Dalam senarai orang-orang yang telah mati ini, adakah kamu telah ambil nyawa Yusuf? Kata Nabi Yaqub kepada Malikil Maut, faqala la wallahi, dia kata tidak, wallahi aku tak ambil nama Yusuf, tak mati lagi Yusuf, huwa hayyun, Yusuf sekarang ni hidup, fatlubhu, maka carilah ia. Baik tuan-tuan semua, kata Nabi Yaqub alaihi salam, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Yakni Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, dia tahu dengan perantaraan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu wahyu para nabi ini adalah benar. Mimpi para nabi adalah benar. Wahyu tuan-tuan semua lagilah benar. Maksud di sini ialah bahawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dia tidak mati. Dia belum lagi mati dan dia masih hidup. Memang pun tuan-tuan, Nabi Yusuf hidup di negeri Mesir, cuma jauh daripada pengetahuan Nabi Yaqub dan pengetahuan daripada pengetahuan anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Itulah tuan-tuan akibat daripada kita berpisah dengan mak kita, dengan ayah kita. Kita pisahkan dalam keadaan zalim. Keadaan zalim. Kerana dengki dendam kesumak yang ada pada adik-beradik Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, dia fikir dia nak merebut hati ayah dia. Dia fikir ayah dia boleh lupa kepada Yusuf. Tapi tuan-tuan, ingatan kepada anak-anak ini khianati, anak yang paling dikasihi itu tidak mudah untuk kita lupa, ya. Lebih-lebih lagi Yusuf ni anak yang kecil. Dia dekat-dekat dengan anak bosu dah. Dia dengan Bunyamin dekat-dekat nak jadi anak bosu. Dikhianati pula tuan-tuan di masa kecil. Sebab itulah anak-anak sekalian, jangan melukakan hati ibu dan juga ayah. Kita harus ingat bahawa kalau kita melukakan hati ibu dan juga ayah, kita melakukan dosa yang besar, ya. Buatlah apa saja perbuatan yang boleh menjadikan mak ayah kita ni bahagia. Tuan-tuan kena ingat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, apakah dia dosa yang besar? Kata Nabi, al-isyraku billah. Dosa paling besar ialah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa lagi dosa yang besar? Qala, kata Rasulullah, uququl walidaini, derhaka kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran pun tuan-tuan sekalian banyak ayat menyebut berkenaan dengan orang tua kita. Dalam surah Al-Isra disebutkan kisah, dalam surah Luqman pun disebutkan kisah orang tua, surah Al-Ahqaf disebutkan juga kisah kita dengan mak ayah kita. Banyak ayat-ayat yang menyebut tentang peranan orang tua. Habalathu ummuhu wahnan ala wahnin, mak kita mengandung kepada kita tuan-tuan sekalian, wahnan ala wahnin, semakin hari semakin sarak, semakin hari semakin berat. Mak kita mengandung kepada kita, semakin hari semakin berat, semakin hari semakin sarak. Wahnan ala wahnin, dahlah dia mengandung kita. Wa fisaluhu fi amaini, dan dia menyusukan pula kita selama tempoh 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir,
Ada lagi ayat yang lain berkenaan dengan kekeluargaan mak dan juga ayah. Jadi saranan saya kepada anak-anak sekalian, supaya kita ni hormati akan kedua orang tua kita yang telah bersusah payah mengandungkan kita, melahirkan kita, membesarkan kita, membesarkan kita semua. Jadi kawan-kawan, kita kena hidup dalam keadaan aman dan juga bahagia, ya. Baik tuan-tuan. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Nabi Yaqub alaihi salam berkata, ya bani ya, wahai anak-anakku sekalian, ya bani ya auladi, wahai anak-anakku, idhabu ila Misra, pergilah kamu ke negeri Mesir. Yakni pergi carilah saudara kamu negeri Mesir. Kamu cuba dengarlah juga cerita-cerita Yusuf dan saudara dia Bunyamin itu. Ya bani yadhhabu, pergi carilah di negeri Mesir tempat berlaku peristiwa ini. Fatahassasu, intiplah khabar berita mengenai Yusuf. Tahassus ni tuan-tuan, yakunu fil khairi. Tahassus, dia cari berita pada benda yang baik. Beza dengan tajassus. Tajassus yakunu fil syarr, mengintip untuk benda jahat. Sebab tu Tuhan kata wala tajassasu, jangan kamu mengintip mencari yang jahat, tak boleh. Kena cari yang tahassasu. Tahassasu cari juga, tapi cari fil khairi, pada benda baik. Bukan tajassus. Fatajassa wala tajassasu. Tajassus artinya cari berita, risik berita, tapi pada perkara yang tidak baik. Kalau risik berita yang baik, fatahassasu. Kalaulah yang tak baik, fatajassasu. Sebab tu tajassus diharamkan oleh agama kita. Batu agama ni tuan-tuan, dia kena bahasa Arab ni dia dalam, dia kena belajar setiap arti patah perkataan. Kita tak pandai tengok pada para mufassir. Ulama tafsir mengatakan at-tahassusu yakunu fil khairi wat tajassusu yakunu fil syarri. Tahassus, dia kata cari berita sesuatu yang ada kebaikan. Adapun tajassus, cari yang ada kejahatan. Jadi tuan-tuan, kita nak syarah ni, kita kena tengok apa syarah para alim ulama. Apa syarah yang ada pada para alim ulama. Kalau kita kata kitab hadis Sahih Bukhari, tengoklah syarah dia Imam Ibn Hajar yang syarah. Tak tengok ataupun mana-mana orang syarah. Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, ada perkataan kita tak faham, murad yang kita tidak tahu, kita tengoklah syarah dia oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Begitulah tuan-tuan, dalam kitab Sahih Abu Daud ada syarahnya, dalam kitab Aunul Ma'bud, ataupun kitab lain tuan-tuan semua, Tuhfatul Ahwazi dan sebagainya. Jadi kita kena tengok kepada syarah, barulah kita boleh faham. Ni sehari dua duk balas isu masalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hidup bahas masalah tu dan dia tafsir sendiri makna hadis dia. Fahuwa minhu, dia bahas perkataan minhu, daripadanya. Dia tuan-tuan semua, kita kena tengok pada syarah para alim ulama, lagu mana dia mensyarahkan kepada kita, barulah kita boleh faham akan murad yang dikehendaki daripada hadis yang tersebut. Maaflah tuan-tuan semua, dah setengah-setengah orang zaman ni dia gaduh duk syarah dengan cara dia tanpa dia melihat kepada pandangan syarah, pandangan perbincangan oleh ulama-ulama yang mu'tabar, yang masyhur. Duk main reka sendiri, duk main syarah sendiri, tak boleh tuan-tuan. Amo ngajar tuan-tuan ni, depan amo ni ada kitab. Ini kitab At-Tafsir Al-Munir depan saya, ya. Ini tuan-tuan sekalian kitab terjemahan Al-Quran, pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Saya tak jemah sendiri, saya takut saya tersalah. Saya tengok terjemahan yang sudah established, yang sudah masyhur, dan saya syarah depan saya ni pula ada At-Tafsirul Munir, ada syarahannya, ada juga pelajaran yang diambil daripada ayat yang disebutkan itu. Jadi kita tak boleh kita nak mana-mana sendiri, nak mensyarahkan sendiri. Kalau kita nak sebut suatu perkara, biarlah ada dalam kepala kita ni, kita nampak. Kita seorang ustaz ni tuan-tuan, nak sebut cerita sikit lah.
Kita seorang ustaz ni tuan-tuan, bila kita nak sebut suatu perkara, dalam kepala kita mesti kita nampak, oh sini. Maknanya kalau kita kata benda ni hukum dia gini, mana sandaran dia? Biarlah orang tak tanya pun. Kalau orang kata kita, mana dalilnya? Disebutkan dalam kitab sekian-sekian, pada muka surat sekiannya, menyebut tentang babnya sekian, ada hadisnya di sana. Amo tak ingat hadis dia, tapi ada hadisnya di sana. Kalau orang nak, kita boleh pergi melihatnya. Paulah kita tidak bercakap kok si, tak mengarut kok si. Kita buat gapo ni tuan-tuan, kita kena buat apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ikrarkan akan benda tadi. Barulah tuan-tuan kita boleh buat. Bayar pahala ni Allah Ta'ala nak bayar pahala, tapi ada cara dia. Jangan kita reka-reka sendiri sesuatu amalan itu, barulah kita boleh pahala, ya. Tapi setengah-setengah ustaz kita ni dia gaduh. Dia sebut, rasa-rasa boleh sebut, dia sebut. Kita nak sebut benda ni tuan-tuan, kita kena belajar banyak perkara. Tengok kiri, tengok kanan. Kalau penumbuk mari tu besar telaja, jangan kita sebut. Saya belajar melalui pengalaman. Dulu saya duduk di Jabatan Mufti selama 4 tahun 6 bulan. Bila saya duduk di sana, banyak timbul soalan-soalan agama. Saya belajarlah pandangan daripada Mufti Kelantan pada masa ni, Datuk Haji Muhammad Syukri. Dia lama di Timbalan Mufti. Dia belajar dengan Mufti yang lama-lama. Saya dudukkan dia, saya belajar dengan dia cara saya duduk perhati, tengok cara. Dia kepesan pada saya, Ustaz Syuaibun, nak jawab soalan ni tengok kiri, tengok kanan. Apa risiko yang akan kita hadapi? Nak cerita benda kat orang ni, tengok molek, beralus, beringat kiri kanan supaya nombok tak mari balik atas muka kita. Sebab itulah kita kena beringat tuan-tuan semua. Hamba nak bagi respon sesuatu isu, hamba kaji dulu, hamba tanya orang dulu, hamba tilik dulu tuan-tuan, barulah kita bagi respon kepada isu. Bukan mudah. Seingat saya, no. Seingatan awak mungkin boleh tersalah. Awak cari dalam kitab di mana ada. Dalam kitab sekian ada menyebut syarahnya sekian. Barulah tuan-tuan sekalian, kita mengajar pun kita tak sebarkan benda yang salah kepada orang. Itu sekadar ilmu saya lah. Saya ni tak pandai tuan-tuan, minta maaf lah. Tak pandai lah mana, cuma bolehlah sepatah dua mengisi ilmu. Baik tuan-tuan. Ya bani yadhabu fatahassasu, wahai anak-anakku, pergilah intip berita mengenai Yusuf itu. Pergi cari Yusuf di negeri Mesir, dia kata tak. Maknanya dia nak anak-anak dia pergi ke negeri Mesir untuk mendapat berita tentang akhbaru ikhwatihim, khabar berkenaan dengan adik-beradik mereka. Wa amarahu, Nabi Yaqub perintahkan mereka, alla yai'asu min rauhillah, jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Tuhan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala akan beri kepada kita semua. Tuhan ni, inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Allah kata rahmat aku meluasi segala-galanya. Walaupun aku marah, dalam marahku ada lagi kasih sayang tu. Ya, hidup aku, Allah Ta'ala kata, aku ni sabaqat rahmati ghadabi. Sifat rahmat kasih sayang aku ini mendahului akan sifat marahku. Makna tuan-tuan, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha kaya lagi maha berkuasa. Itulah keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih kepada hambanya. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala itu hanyalah tuan-tuan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala itu melainkan kaum-kaum yang kafir. Orang kafir saja berputus asa dari rahmat Allah. Adapun kita orang Islam, jangan berputus asa. Terus memburu, terus mencari. InsyaAllah apa yang kita kehendaki, kita akan perolehi. Putus asa tidak boleh. Hak kita nak tak boleh, mata putus pah hangi. Tak boleh putus pah. Ada tuan-tuan rahsia di sebalik apa yang terjadi. Tak seharusnya.
Di sebalik apa yang terjadi itu akan ada hikmah dia. Nah, Nabi Yakub jangan putus asa. Berdoa, Nabi Yakub berdoa kepada Allah. Dia pesan pula pada anak-anak dia, pergi ke Mesir tu. Pergi ke Mesir cari. Pergi ke Mesir, pergi cari adik-beradikmu. La tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cari. Bila kita cari ni tuan-tuan, kita akan bertemu insya-Allah. Ngaji kita tak pandai nak ngaji. Benak sikit kata orang. Ngaji tuan-tuan. Air tu meniti atas batu dia lekuk. Air setitik tu tuan-tuan, dia meniti atas batu. Tak dia boleh lekuk. Batu tu boleh lekuk kerana air yang menitis. Apa lagi tuan-tuan, kalau air menitis di atas batu, batu boleh lekuk. Kita sama juga. Hari-hari duduk basuh dengan ilmu, hari-hari duduk sapu dengan ilmu, takkan tak terkesan dalam hidup kita tuan-tuan semua. InsyaAllah lah kita akan boleh apa benda yang kita kehendaki. Tak serusing dah. Hak kita nak tu Allah Ta'ala akan beri. Cari ilmu ni tuan-tuan. Allah, hamba tak pandai ustaz, hamba tak pandai gotu, hamba tak pandai. Jangan putus asa. Teruskan belajar, teruskan berusaha. InsyaAllah tuan-tuan semua, kita akan berjaya, ya. Yakni jangan kamu putuskan harapan kamu, impian kamu dari Allah Ta'ala pada perkara yang kamu buru. Mu nak buru impian kamu, burulah. Jangan putus asa. Di hujung terowong akan ada cahaya, insya-Allah. Yakni ada cahaya di hujung terowong. Ada cahaya di hujung terowong. Terowong ni tuan-tuan, panjang mana? Sepanjang mana terowong, di hujung dia pasti ada cahaya. Nabi Yakub kata, pergi cari Yusuf, pergi cari Bunyamin, tak apa. Jangan putus asa. InsyaAllah kamu akan bertemu kebaikan. Ni tuan-tuan, orang yang berjiwa kental, begitulah yang mereka buat tuan-tuan semua. Jangan kamu putus asa. Dan kamu sebenarnya, kamu tak tahu apakah hikmah Allah pada hambanya. Setiap benda Tuhan buat ni tuan-tuan, ada hikmah yang tersembunyi, insya-Allah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, fala yay'asuna min rahmatillah, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah, dan dia tidak akan putus asa bahawa Allah akan menghilangkan segala kesedihan dan keduka citaannya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dia kata begini, innal mu'mina minallahi ala khairin yarjuhu fil bala wa yahmaduhu fil rakha. Seorang mukmin, dia kata, dia dengan Allah ni sentiasa dalam kebaikan. Kita dengan Allah ni dalam kebaikan sama. Yarjuhu fil bala, ia mengharapkan kepada Allah di saat ditimpa oleh musibah. Wa yahmaduhu fil rakha, dia memuji Allah Ta'ala di saat dia dalam kesenangan. Maknanya senang dia puji Allah, senang dia puji Allah. Ya, dia ditimpa oleh ujian, dia mengharapkan kepada Allah. Itulah dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi Allah, mereka pun tuan-tuan semua pergilah ke negeri Mesir. Dah, dia pergi ke negeri Mesir, dia bertemulah di sana. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr waji'na bibida'atin muzjah fa'awfilana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Di sini tuan-tuan, insya-Allah pada esok hari kita akan baca bagaimana pertemuan kembali antara Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dengan adik-beradik dia. Ni tuan-tuan saja, amat tak berhabis lagi episod ni. Esok amat nak baca lagi, sebab esok pertemuan Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia. Kalau baca masa ni dia tak sedap dah, pasal kita nak habis dah masa kita. Jadi tuan-tuan sekalian, anak-anak Nabi Yakub membawa amanah Nabi Yakub pergi cari Yusuf dengan Bunyamin. Bila pergi ke sana, akhirnya Allah Ta'ala bagi rahmat pertemuan di antara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan Bunyamin
iaitu adik dia sendiri. Jadi tuan-tuan, insya-Allah esok tengok bagaimana episod pertemuan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dengan Nabi Yaqub alaihi salat dengan Bunyamin, dengan adik-beradik dia. Nabi Yusuf dengan Bunyamin bertemu dengan adik-beradik dia. Apa benda yang berlaku tuan-tuan sekalian? Sama-sama kita hayati sambungan surah Yusuf ini pada esok hari insya-Allah ya. Kisah kekeluargaan ini bagi orang yang tidak mendengarnya ianya adalah amat-amat rugi. Sebab itulah kisah Al-Quran ini tuan-tuan, ada pelajaran yang mesti kita kena ambil untuk kehidupan seharian kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah, tak baik kelemahan diri saya sendiri. Bertemu lagi pada pagi esok insya-Allah. Hari ini kita bertiawas sikit. Wassalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.